Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk nilai tempat dan nilai digit. Okey, masa kamu darjah 1, kamu dah belajar dah pun tajuk ni. Tapi untuk tahun 2, kita akan belajar lagi sebab kita ada pertambahan rumah, iaitu rumah ribu. Sebelum ni kita belajar untuk nombor sifar hingga nombor 100 saja. Tapi sekarang kita dah belajar daripada nombor sifar hingga nombor 1000. Okey. Jadi kita akan belajar satu-satu, iaitu nilai tempat dulu, kemudian nilai digit. Okey, kita akan belajar nilai tempat dahulu. Apa itu nilai tempat? Nilai tempat ialah nama rumah ataupun jawapan tu mestilah dalam perkataan. Jadi cikgu terangkan dulu ya. Okey, jadi kalau cikgu cakap nilai tempat tu adalah dalam rumah, okey, kamu bayangkanlah rumah. Jadi, untuk nama rumah ni biasanya kita ada nama ni je. Sa, puluh, ratus ataupun ribu. Ini sahaja nama-nama rumah yang dalam nilai tempat. So, kalau kamu cikgu tanya soalan lah kamu, apakah nilai tempat? Jawapan kamu mestilah antara 10, 100, 1000 je. Macam tu kan. Dan sebab tu cikgu cakap dalam perkataan, ini adalah perkataan. Jawapan kamu mestilah dalam perkataan, bukan dalam nombor. Kalau nombor ni nombor 1, 2, 3, okey, salah lah. Sebab cikgu nak jawapan tu adalah dalam perkataan. Okey, sebab nama rumah tu ada 10, 100, 1000 je. Okey, tak faham tak apa. Teacher bagi contoh supaya kamu lebih jelas. Okey, sebagai contoh lah kan, cikgu bagi satu nombor, iaitu nombor 5, 4, 2. Okey, cikgu bagi nombor 542. Jadi, cikgu kena buat rumah bagi setiap nombor ini. Okey, cikgu buat rumah 1, 2, 3. Cikgu ada 3 nombor, jadi cikgu kena buat 3 rumah. Jadi cikgu masukkan rumah tersebut dengan nombor. Okey, ni nombor 5, 4, 2. Kita masukkanlah balik ikut susunan dia. Okey, macam kamu ingat tak apakah nama rumah bagi nombor 2? Apakah nama rumah bagi nombor 2? Okey, yang paling hujung sekali, yang paling kanan sekali, tangan yang kita makan tu adalah sa. Kemudian puluh, kemudian ratus. Nampak tak? 10, ratus. 10, ratus. Jadi, kalau cikgu tanya, apakah nilai tempat bagi nombor 2? Kamu dah tahu nak jawab apa. Kamu kena jawab sa. Sebab cikgu cakap, nilai tempat jawapannya apa? 10, ratus je. 10, 100, 1000. Jadi, kalau cikgu tanya, apakah nilai tempat bagi nombor 5? Ratus. Apakah nilai tempat bagi 4? 4 adalah 10. Nampak tak? Macam mana? Dah tahu dah, nampak dah apa itu nilai tempat. 10, ratus, 1000. Itu sahaja. Okey, jadi kita berpindah kepada contoh yang kedua supaya lebih jelas dan faham. Cikgu bagi nombor 1, 2, 3, 4. 1234. Jadi ada 4 nombor kat sini. Ada 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor. Jadi cikgu kena buat 4 rumah. Cikgu buat 4 rumah. Jadi cikgu kena masukkan rumah tersebut dengan nombor 1, 2, 3, 4. Okey, seperti biasa tangan belah kanan sekali adalah sa, kemudian puluh, kemudian ratus, kemudian ribu. Okey. Jadi soalan cikgu, apakah nilai tempat bagi nombor 2? Tengok tak nombor 2? Dia duduk nama rumah dia apa? Cikgu cakap nilai tempat adalah nama rumah kan? Nama rumah dia apa? Ratus. Cikgu cakap, apakah nilai tempat bagi nombor 3? 3. Dia duduk rumah apa? 10. Apakah nilai tempat bagi nombor 1? 1. Dia duduk rumah ribu. Apakah nilai tempat bagi nombor 4? Dia duduk rumah apa? Dia duduk rumah sa. Nampak tak? Itu adalah nilai tempat. Yang mana adalah nama rumah dan dalam bentuk perkataan.
Okey, jadi kita nak berpindah kepada nilai digit pula, boleh? Okey, apa itu nilai digit? Nilai digit ialah angka, nombor. Berbezalah daripada tadi. Cikgu cakap apa? Nilai tempat tadi yang kita belajar tadi adalah perkataan. 6 rumah. Yang ni ada nombor. Nombor tu nombor ni 1, 2, 3, 4. Inilah nombor. Jadi, kita boleh buat rumah juga di sini. Rumah. Dan kita tengok, cikgu akan ajar daripada rumah juga, kita akan dapat juga nilai digit. Okey, kita berpindah kepada contohlah terus. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi nombor 1, 2, 5, 7. Okey. Cikgu buat 4 lah kan, rumah kan, sebab ada 4 nombor. Jadi, seperti biasa, cikgu kena masukkan nombor tersebut. 1, 2, 5, 7. Kita boleh bagi nombor, boleh bagi nama rumah tadi tu yang untuk nilai tempat tadi tu 10, 100, 1000, tapi bukan jawapan dia yang ni. Bukan jawapannya. Bukan jawapannya, ingat yang nombor nama kat atasnya adalah nilai tempat. Salah. Kita boleh letak tapi tengok cikgu cakap macam ni. Cikgu ajar macam mana. Okey, contoh cikgu tanya, apakah nilai digit? Cikgu ulang, nilai digit, bukan nilai tempat, nilai digit. Okey, apakah nilai digit bagi 2? 2. Okey, kita tengok 2 ni duduk dalam tempat ratus. Jadi kalau 2, 200. Tulislah jawapan dia macam ni, 200. 200. Sebab dia nak dalam nombor kan. Cikgu cakap nilai digit adalah nombor. Jadi 2, 200. Kalau ini 5, jadi 50. Sebab dia dalam puluh. 50 kan 2 perkataan. 2 huruf saja, 2 nombor saja. Kalau 1, dia duduk kan, 1000. 1000. 1000 ada 3 nombor, 3 sifar. Kalau 2, 200. Kalau 7, 7 sahaja. Sebab 7 adalah sah. Jelas tak? Cikgu bagi satu contoh lagi, okey? Okey. Cikgu bagi contoh lagi. Cikgu bagi nombor 5, 7, 8, 4. Cikgu masukkan dalam ni 5, 7, 8, 4. Tak apa ya, kita belajar lebih daripada 1000. Konsep dia tetap sama. Okey, 5, 7, 8, 4. 5, 7, 8, 4 ini cikgu dah masuk dalam rumah masing-masing. Kita boleh bagikan nama dia 10, 100, 1000. Okey. Tapi bukan jawapan ni untuk kita buat untuk jawapan nilai digit, bukan. Kalau nilai tempat kamu boleh ambil yang kat atap dia tu, jawapan dia. Tapi kalau nilai digit bukan. Tengok, ingat step cikgu. Untuk nilai digit adalah nombor yang mana? Kita tengok ya. Kalau cikgu tanya, apakah nilai digit bagi 7? 7 duduk bawah ratus. Rumah dia ratus. Jadi macam mana nombor dia? 7, salin balik 7, ratus. Kalau kamu tak tahu berapa sifar kat belakang, kamu tengok belakang dia ni. Ada berapa lagi nombor? Kamu jangan salin nombor 8 dengan 4 ni. Kamu gantikan nombor tersebut dengan sifar. Ada belakang dia ni, ada 2 lagi kan? So, 700. Kita tengok pula 8. 8 duduk dalam rumah 10. Jadi, 80 macam mana nombor dia? 80. Dalam nombor. Kalau kamu nak tengok berapa sifar dia, kamu tengok belakang dia. Ada satu je. Jangan tengok kat depan dia. Tengok belakang dia. Ada satu je. Gantikan 4 tu dengan sifar. Jadi 80. 4 seperti biasa. 4 saja. Dia tak ada dah nombor belakang. Dan dia memang sah. Dia tak ada dah puluh ke ratus ke kan. Dia memang seketul lah. Kalau sah ni nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je. Okey. Nampak? Dia satu huruf, satu nombor saja. Dan kalau 1000 macam mana? 5000 ada 3 sifar di belakang. Nampak? Nampak tak? Jadi kalau teacher bagi soalan lah, kamu dengar soalan teacher betul-betul sama ada nilai digit ataupun nilai tempat. Okey, soalan cikgu. Apakah nilai tempat? Tempat bagi nombor 8. Kamu nak jawab apa? Mestilah jawab puluh. Sebab puluh. Sebab nilai tempat tu 10, 100, 1000 je. Jadi puluh ni lah jawapan kamu. Nilai tempat bagi 8 ialah 10. Tapi kalau cikgu kata, apakah nilai digit bagi 8? Kamu jawab yang ni. Sama juga nombor 7. Apakah nilai tempat bagi 7? Kamu jawab ratus.
tempat. Sebab tempat kan nama perkataan kan, ratus. Kalau nilai digit, kamu ambil yang bawah ni, 700. Seterusnya, 5. 5 adalah, nilai digit ni adalah 1000. Tapi nilai tempatnya adalah 1000. Nilai digit ni adalah 5 sifar. Dan yang terakhir 4. 4 ni apa? 4 ialah, digit ni adalah 4, tapi dia punya nombor nilai tempat ialah sar. Nampak tak perbezaan antara nilai tempat dan nilai digit? Okey, jelas? Sampai itu saja kelas kita pada hari ini. Teacher harap kamu dapat bezakan antara nilai tempat dan nilai digit. Boleh? Okey, jumpa lagi. Boleh buat latihan dan hantar dalam Google Classroom. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.